Sejahtera, Wanakem, Tajahau. Saya Suman Sivam, kembali lagi dari channel kita Rakyat Malaysia. Hari ini saya kembali dengan satu topik berkaitan dengan Perlembagaan Persekutuan Negara kita. Sebab baru-baru ini saya banyak melihat berkaitan dengan isu politik semasa negara yang melibatkan kerajaan sebelum ini, membuat asas-asas proklamasi darurat, iaitu perkara 150. Mereka daruratkan negara atas dasar keselamatan rakyat masa itu, dan perkara ini dipolitikkan serta-merta, dan mereka tunggangkan perlembagaan, iaitu daripada pihak pelot kerajaan hari ini, penyokong-penyokong PH dan BN. Mereka ini tunggang perkara 150, perkara 40, sebab ini adalah bidang kuasa ataupun asas dalam perlembagaan persekutuan. Kita kena faham dulu, kita nak berpolitik tidak ada masalah, tetapi jangan kita menggunakan asas-asas perlembagaan atas tiket penyokong politik. Masalah sebenarnya. Sebab apa? Bila kita lihat perkara 150, proklamasi darurat, di situ ada banyak kurungan dalam perkara 150 ini, dan kurungan yang perlu saya bangkitkan ialah kurungan 2. Saya bacakan sedikit supaya orang tak salah faham, sebab hari ini ramai yang salah faham antara proklamasi darurat, sebab proklamasi darurat ini kuasa penuh diberi untuk Yang di-Pertuan Agong kita. Pasal tu Iswadi Mordi dulu dia warning, dia ketuk kamera, dia warning YDPA. Tetapi sebenarnya bidang kuasa sepenuhnya diberi untuk Yang di-Pertuan Agong Malaysia dalam perlembagaan. Tidak ada salah dilakukan oleh kerajaan sebelum ini. Tetapi kamu membawakan topik ini membuat cara politik dan menyalahkan keseluruhan politiknya kerajaan 33 bulan ni tidak ada asas sebenarnya. Sebab perkara 150 di kurungan 2 ini sangat-sangat jelas. Proklamasi darurat di bawah fasa 1 boleh dikeluarkan sebelum sebenarnya berlaku kejadian yang mengancam keselamatan atau kehidupan ekonomi atau ketenteraman awam di dalam persekutuan atau mana-mana bahagiannya, jika Yang di-Pertuan Agong berpuas hati bahawa kejadian sedemikian hampir benar berlaku. Di situ kita nampak proklamasi dibuat oleh Yang di-Pertuan Agong kita. Bukan kuasa yang penuh untuk kerajaan pusat saja masa itu. Kita boleh lihat di mana di MKN, fact yang dikeluarkan oleh kerajaan Malaysia, iaitu fact proklamasi darurat 2021. Di situ ada satu rangkaan ataupun penjelasan asas-asas perkara 150 ataupun asas-asas darurat yang dikatakan darurat proklamasi di negara ini. Dan saya juga perlu bangkitkan berkaitan dengan perkara 40. Sebab apa? Perkara 40 ini adalah satu bidang kuasa yang diberi pada Yang di-Pertuan Agong, iaitu perkara 40, perkara Yang di-Pertuan Agong hendaklah bertindak mengikut nasihat, iaitu nasihat Perdana Menteri atas budi bicara Yang di-Pertuan Agongnya sendiri terhadap intipati ataupun asas-asas yang diberi oleh Perdana Menteri masa itu. Benda ini bukan seperti yang kita pergi jual beli goreng pisang. Ini adalah atas dasar negara, sebab kamu bukan mudah nak daruratkan sebuah negara atas dasar perbezaan politik. Sebab apa? Di sini peranan yang diberi untuk Agong, Yang di-Pertuan Agong kita di Malaysia, bukan diberikan 100% kuasanya untuk kerajaan pusat 33 bulan masa itu. Itu saya katakan, kita sebagai rakyat, walaupun penyokong parti politik, kita jangan menilai perlembagaan ini atas tiket politik. Itu yang saya selalu bangkitkan. Tidak ada masalah kamu nak berpolitik, tidak ada masalah. Tetapi jangan bangkitkan isu-isu perlembagaan yang kamu sendiri tidak tahu asas-asas perkara dalam perlembagaan, seperti mana dalam perkara 150, perkara 40. Bidang kuasa ini menyeluruh untuk Yang di-Pertuan Agong dalam darurat ini. Bukan kerajaan saja yang perlu bertanggungjawab atas darurat, tetapi di situ pun ada kegiatan-kegiatan yang gaib masa itu, sebab pakai baju hitam kamu bergaduh di parlimen oleh pembangkang Anwar Ibrahim. Sebab ini satu fenomena yang luar biasa, sebab ini melibatkan keselamatan. Masa itu satu dunia mengalami krisis ataupun masalah global atas penyakit dan keselamatan awam. Kerajaan terperanjat. Bila kerajaan terperanjat, mereka tak boleh nak mengawal situasi ini. Mereka
ya mereka mohon pada YDPA berkaitan perkara 150 dan perkara 40. Tidak ada salah di sini, tapi seolah-olah benda ini diolah menjadi salah dan menjadi satu point untuk berpolitik. Ini adalah masalah ya, sebab perlembagaan persekutuan ini sungguh jelas untuk kita fahami asas-asas yang penting berkaitan dengan pentadbiran negeri, pentadbiran pusat dan pentadbiran kuasa-kuasa yang eksekutif. Ini jelas di perlembagaan, tetapi saya tidak faham penyokong-penyokong daripada PHPN adakah mereka mengkaji sebelum mereka bercakap, ya, ataupun mereka menganggapkan darurat ini sesuka hati boleh dibuatkan tanpa budi bicara yang di-Pertuan Agong. Ya, sebab saya pun pernah buat satu nasihat pada Iswadi Modi, ya, berkaitan dengan dia cabar ya kekuatan ataupun kekuasaan YDPA masa itu, masa darurat. Tetapi bila kita tengok situasi di luar sana, COVID melanda, ekonomi merundum, ya, tetapi kerajaan tetap juga menyediakan insentif ataupun KWSP untuk yang memerlukan. Itu adalah satu tugas yang baik. Kita tidak boleh menyalahkan keseluruhan. Ada juga salah silap. Saya pun pernah buat teguran masa itu kita tibai Perikatan Nasional, kenapa macam ni, kenapa macam tu. Ya, kenapa tak tubuhkan PAC untuk sendiri, kenapa tak tubuhkan R&D sendiri untuk vaksin. Sebab kita nak satu kerajaan yang menerima teguran ini secara profesional, secara yang cara yang baik. Sebab apa, kita rakyat mahir. Masalah bawah ini, geopolitik di bawah sebagai rakyat ini kita yang merasai, bukan orang politik. Mungkin mereka boleh buat dasar, mungkin mereka boleh buat polisi-polisi berkaitan dengan ekonomi, tetapi bukan semua dasar dan polisi ini boleh diikuti serta-merta oleh rakyat. Sebab masa itu mereka buat sesuatu benda serta-merta, mereka paksa kita serta-merta. Kita dah jadi kalang kabut sebenarnya. Tetapi hari ini konsep ini dah berbeza dan fenomena ini dah bertukar jadi lain. Dah jadikan benda ini berpolitik atas dasar tiket politik untuk memenangkan hati mereka. Tetapi ini adalah salah. Saya tegaskan balik, dan ini amaran kepada penyokong. Jangan salah gunakan perlembagaan atas tiket politik di dalam room-room TikTok ataupun di mana-mana perbincangan. Sebab apa, kita boleh lihat pakar-pakar perlembagaan sendiri telah menjelaskan seperti mana perkara 150 diperjelaskan oleh saudara saya, my brother Bus Azam, ya, saudara Hanif. Benda ini kita perlu ambil berat sebagai rakyat Malaysia untuk kita menjunjung perlembagaan persekutuan, undang-undang yang tertinggi di Malaysia, seperti mana dalam perkara 4, ya. Perkara 4 ini sangat jelas, iaitu berkaitan dengan Undang-Undang Utama Persekutuan. Itu perkara 4. Itu kita perlu junjung. Jangan kita mencabar kuasa YDPA masa itu. Sekarang kamu sengaja buat satu cabaran kepada YDPA, kepada Agong Malaysia. Benda itu dah serang-terang melanggar 3R. Ya, kenapa tidak ada satu laporan lagi? Kita boleh buat laporan. Sebab apa? Kuasa darurat itu dipenuhi, di main peranan penuh di situ adalah yang di-Pertuan Besar, yang di-Pertuan Agong. Bukan oleh kerajaan. Tapi kamu tanya benda itu pada kerajaan tak ada jawab. Tak boleh jawab sebab budi bicara ini diberikan oleh yang di-Pertuan Besar, yang di-Pertuan Agong kita, Agong Malaysia kita. Tetapi hari ini kamu mencabar perkara ini sudah terang-terang melanggar 3R. Ya, di sini saya pun nak tahu juga apakah tuntutan kerajaan kepada penyokong yang kaitkan perkara 150, perkara 40 atas perlembagaan yang kerajaan sebelum ini buat. Ya, ini sungguh jelas ya. Kita kena faham dulu asas pembentukan perlembagaan, asas sesuatu bidang kuasa, asas nilai-nilai murni dalam perlembagaan. Itu penting ya, sebab dalam rukun negara kita pun ada 5 rukun. Kita kena akui rukun itu. Ya, jangan salah gunakan rukun negara itu atas tindakan politik. Ya, sekian, terima kasih daripada saya, Suman Siva.